Baik, berita wilayah diteruskan dengan laporan semasa dari Selangor. Langsung bersama Samsia Samsi. Baik, terima kasih Otto. Pengguna jalan raya dinasihat untuk mematuhi peraturan serta undang-undang jalan raya. Peringatan itu susulan pelbagai kesalahan dikesan sepanjang OP Hari Raya Aidilfitri yang dilaksana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor. So, nasihat saya pandulah dengan berhati-hati, patuhi isyarat lalu lintas, pandu jangan laju, patuhi laju. Dan untuk makluman juga, JPJ ada skuad khas untuk penyamaran yang menggunakan kenderaan tanpa logo yang akan mengambil gambar pada yang ambil gambar pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan seperti motong barisan, motong double line, motor melanggar lampu syarat merah dan sebagainya lah. Lebih 40,000 pelbagai jenis kenderaan telah diperiksa sepanjang operasi sehingga 11 April lepas. Daripada angka itu, 3,347 daripadanya telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Tiada lesen memandu kompeten CDL, kesalahan paling banyak dikesan dengan 1,736 notis saman dikeluarkan, diikuti lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada insurans dengan 1,311 notis dan lain-lain kesalahan melibatkan 1,130 notis. Tradisi jual lemang sambil beramal sejak 14 tahun lepas diteruskan Persatuan Belia Gugusan Salak Bagus. Tahun ini disasarkan 32,000 batang lemang dapat dijual bagi membolehkan kerja-kerja kebajikan dapat diteruskan. Pengerusinya Muhammad Haidir Hamid memaklumkan hasil sebahagian keuntungan sedia disalur bagi membantu masyarakat setempat yang memerlukan. Program-program sebegini dapat dicontohi oleh belia-belia di kawasan lain. Macam di sini kita create satu program membakar lemang yang mana pada raya tahun ini hampir 75 orang petugas yang ditugaskan untuk membakar lemang ni, yang mana terdiri daripada kaunter, dapur bakar dan juga dapur basah serta delivery, yang mana keseluruhan petugas adalah daripada kawasan belia setempat ni. Setakat ini hampir 20,000 batang lemang terjual. Pengurusan Masjid Nurul Huda Puchong sedang mengumpul dana tambahan. Keperluan itu bagi menggantikan shilling dan permadani yang rosak akibat ribut bulan lepas. Masjid yang berusia 20 tahun ini pertama sekali sudah tentu selagi struktur di bahagian bumbung tidak dapat dibaik pulih sepenuhnya, kita mengharapkan sekiranya adalah mana-mana pihak yang prihatin terhadap Masjid Nurul Huda ini dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan di bahagian bumbung terlebih awal. Tindakan pantas juga telah diambil Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dengan melantik kontraktor bagi membaiki bumbung yang rosak. Sumbangan boleh disalur menerusi nombor akaun Masjid Nurul Huda seperti tertera. Kebun komuniti berupaya melahirkan masyarakat mampan sekaligus meletakkan pertanian bandar antara yang praktikal diketengahkan. Di Taman Bukit Subang Shah Alam, projek Beyond Benih diusahakan 15 ahli Persatuan Penduduk Pangsapuri Melati di tanah seluas 0.4 hektar. Usaha mewujudkan kebun komuniti ini juga mendapat kerjasama British American Tobacco BAT Malaysia. 2 kebun telah disiapkan dan dijangka 10 lagi kebun akan dilancarkan di lokasi terpilih. Funding ataupun kita punya sumbangan, kita boleh sampai. Kita mengharapkan agar isu kritikal negara, salah satunya ialah mengenai keterjaminan makanan akan dapat nak kata diselesaikan insya-Allah, tapi kita ingin membantu ke arah mendapatkan penyelesaian pada keterjaminan makanan, sebab itu adalah katakan nadi kepada penduduk-penduduk di masyarakat Malaysia ini.
Masyarakat setempat juga boleh membeli hasil tuaian kebun komuniti dengan harga berpatutan. Macam saya nak ambil anak sekolah kan, nak cepat. Jadi kat sini lebih kita turun je, senang kita boleh ambil kat sini. Harga lebih murah daripada kat luar. Kat kedai depan ni dia mahal sikit. Kalau kat sini kita boleh minta banyak mana kita nak kan. Kalau kat luar kita beli banyak, so tak habis kan. Mendapat apa dari komuniti, kebun komuniti ni satu pengalaman lah. Lepas tu yang pencen boleh berkarya, yang muda dapat ilmu kan. Lepas tu penduduk dapat disatukan dengan mekanisme kebun. Kebun boleh menyatukan komuniti rupanya kan. Bukan setakat nilai value duit, tapi value persahabatan, kejiranan dapat dipupuk daripada kebun. Keuntungan jualan pula disalur semula untuk kegunaan kebun komuniti ini. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Otto, teruskan laporan lain Berita Wilayah. Terima kasih Samsiah untuk laporan itu tadi. Seterusnya, menjelang Piala Asia bawah 23 tahun 2024 di Doha, Qatar bermula 15 April hingga 3 Mei depan, seramai 23 pemain yang dipilih Ketua Jurulatih B23 Kebangsaan Juan Torres Garrido bagi membarisi skuad Harimau Melaya B23 membawa cabaran Malaysia. Dua tonggak tengah Selangor FC Muhammad Khairi Ajmal Mahadi dan Noin Lin di antara yang terpilih dalam senarai akhir tersebut. Turut tersenarai penyerang kelab Jepun YSCC Yokohama Lukman Hakim Syamsuddin serta pemain kacukan Malaysia Scotland Fergus Tanning. Antara pemain lain adalah penjaga gol Penang FC Sheikh Izhan Nazil Sheikh Azman, pemain Johor Darul Takzim 2 Darul Syam KK George dan penyerang Kuala Lumpur City FC Muhammad Hakimi Azim Rosli. Malaysia diundi dalam kumpulan D dan memulakan kempen dengan bertemu Uzbekistan pada 17 April 2024 ini di Stadium Antarabangsa Khalifah. Penjaga gol KL City FC Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti akui perebutan tempat dalam skuad utama musim ini dilihat amat sengit. Jelas Hafizul dia perlu bersaing dengan penjaga gawang utama Muhammad Azri Abdul Ghani yang juga penjaga gol kebangsaan. Bagaimanapun, Hafizul yakin pengalaman dimiliki akan memberikan pilihan buat Ketua Jurulatih Morislav Kulyanak berangka barisan utama sepanjang musim memang ini. Azri, macam kita semua tahu, dia kara nasional. So memang bukan mudah untuk saya nak bersaing dengan dia, tapi insyaAllah dengan apa yang saya ada, saya akan cuba berikan saingan kepada dia, saingan yang orang kata saingan sihat untuk merebut tempat dalam kesempatan utama. Kehadiran Hafizul dalam skuad The City Boys bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Azim Al-Amin yang berhijrah ke Selangor FC. Penjaga gol berusia 30 tahun itu pernah beraksi untuk Penang FC, Perak CFC, Harimau Muda dan Harini FT. Hafizul mewakili skuad kebangsaan sebanyak 8 kali dan merekodkan 2 perlawanan tanpa bolos untuk Harimau Melaya. Bekas juara dunia Aaron Chia dan So Woo-yik bakal terajui cabaran Piala Thomas Negara. Bergu utama negara itu akan mengetui kempen Malaysia di Chengdu, China dari 28 April hingga 5 Mei depan. Perkara itu diumumkan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Selain itu, persoalan mengenai penyertaan pemain profesional negara Lizzie Jia dalam skuad Piala Thomas 2024 juga terjawab apabila namanya turut tersenarai. Berita baik juga buat peseorang negara T.Z. Yong yang bergelut dengan kecederaan apabila disahkan memperoleh tempatnya dalam skuad. BAM juga telah memilih Leong Junhao, Chiam Jun Wei dan Justin Ho untuk kategori perseorangan. Manakala Nur Izzuddin Rumsani, Gong Zifei dan Muhammad Haikal Nazri akan mewakili Malaysia dalam acara bergu.